kita hendaklah sentiasa bersedia dan juga fokus tentang apa yang kita buat. Sebab kita tak dapat tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Yakin dengan janji Allah dan kita sentiasa rasa bersyukur. Dalam hidup kita ni ada 1001 peluang. Tinggalnya hanya kita untuk usaha dan teruskan diri kita untuk menggapai peluang tersebut, dan itulah yang membezakan kita daripada orang lain. Macam-macam kerja yang saya buat sehinggalah saya jumpa Klik Iltizam Terapi Spa. Pada Disember 2016, saya telah mengambil 2 paper dan salah satu paper yang saya ambil itu, saya telah berjaya mendapat gelaran World Prize Winner, tempat pertama di Malaysia dan tempat ketiga di dunia. Saya sebenarnya sangat minat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Lepas saya dapat bantuan daripada Yayasan Peneraju, kehidupan saya telah berubah. Hasil daripada bantuan daripada Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, saya sudah mampu membelikan ibu bapa saya sebidang tanah. Saya sekarang ni merupakan Managing Director untuk Black Pearl Dive Team. Berkenaan mini Yayasan Peneraju tu, sebenarnya saya ambil junior-junior saya di universiti. Saya melatih mereka seperti mana YPBB buat dekat saya dulu. Perjalanan nak mencapai cita-cita saya sebenarnya masih jauh lagi. Anugerah yang saya dapat ini merupakan batu loncatan bagi saya untuk mencapai cita-cita sebenar saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Selamat datang ke Darah Muda. Sebentar tadi merupakan sedutan daripada video berkenaan Ini Cerita Saya. Mereka yang mendapat peluang untuk memangkin karier dan juga masa depan mereka, khususnya di kalangan belia dan orang-orang muda, pelajar-pelajar sekolah, yang mana mereka dapat peluang untuk melihat masa depan yang lebih cerah berbanding dengan mereka ketika ni ramai orang yang berhadapan dengan masalah yang sukar akibat daripada COVID-19. Dan di sini Darah Muda ingin mengambil sedikit ruang untuk berkongsi kepada anda berkenaan dengan kebolehpasaran generasi muda. Perkara yang sudah lama kita bincangkan, dan kalau kita boleh buat sedikit analisis perbandingan tahun ke tahun, berbanding dengan Mac tahun 2020, angka kebolehpasaran ataupun angka unemployment, mereka yang menganggur mencecah hampir 5%, bahkan lebih daripada itu selepas daripadanya antara bulan April dan Mei. Tapi tahun ini angka itu menurun dengan drastik pada angka 1.5 kurang lebih begitu, tetapi cabaran itu masih lagi real. Bagaimana dengan graduat, bagaimana dengan pelajar, bagaimana dengan masa depan mereka? Adakah masih ada masa depan yang cerah seperti mana tahun 2019 sebelum COVID-19 datang? Jadi untuk berkongsi dengan anda kisah ini bersama dengan kita ketika ini di Studio Darah Muda merupakan teknologis Muhammad Muzamil Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, Yayasan Peneraju, untuk berkongsi apakah peranan Yayasan Peneraju sebentar tadi membahas bahagian daripada mereka yang mendapat manfaat tersebut. Dan untuk di awal ni TS, saya nak mulakan dengan mendapatkan komentar 9 tahun Yayasan Peneraju beroperasi dan lebih daripada 36,000 penerima di bawah 260 program pembiayaan dengan peruntukan hampir 1 bilion ringgit. Itu jumlah yang sangat besar. Mungkin boleh kongsikan di awal ini bagaimana Yayasan Peneraju itu beroperasi sehingga akan memberikan ruang kepada mereka yang kalau kita lihat secara umum mungkin tak ada peluang dalam kehidupan mereka, tapi masuk Yayasan Peneraju mereka ada peluang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudara Irfan dan juga Bernama kerana sudi untuk menjemput saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra ataupun lebih dikenali sebagai Yayasan Peneraju. Baik, hari ini semua orang bercakap soal tidak ada kerja, tidak ada peluang pekerjaan dan sebagainya. 748,000 hari ini yang masih lagi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Saya bertemu dengan pihak Foodpanda, saya bertemu dengan Ketua Pegawai Eksekutif Malindo. Mereka menceritakan ramai ribuan pekerja-pekerja yang terpaksa untuk kena retrench, diberhentikan kerja, VSS dan sebagainya. Jadi di Yayasan Peneraju sebenarnya kita adalah agensi di mana pemudah cara bagi pihak kerajaan untuk meningkatkan seramai yang mungkin anak-anak muda belia kita untuk masuk ataupun diserap di dalam industri, menjadi profesional, menjadi tenaga pekerja mahir.
Jadi kerana itu Yayasan Pelaju kita dalam usaha untuk membantu pihak kerajaan mentransformasikan belia-belia kita ni melalui program-program latihan yang kita ada, melalui pensijilan TVET, mempunyai program yang berkaitan dengan akademik, professional practice dan sebagainya. Yes, Jadi, kalau boleh saya masuk, kita akan masuk di dalam program-program tersebut, tapi kalau boleh kita masuk balik apa yang TS sebut tadi berkenaan dengan mereka yang berhadapan dengan cabaran pengangguran. Dan ramai orang ni. Tapi bagaimana Yayasan Peneraju memilih mereka? Sebab kalau kita lihat dalam sempena ulang tahun ke-9 Yayasan Peneraju, mereka yang menerima manfaat, jumlah yang paling besar 11,000 di kalangan belia rentan. Dan yang menariknya, satu kategori yang saya nak beri perhatian di sini ialah mereka yang berada di bawah rumah pelindungan. Mereka juga mendapat perhatian. Jadi bagaimana Yayasan Peneraju memilih? Sebab ramai orang ni perlukan bantuan, tapi Yayasan Peneraju pilih orang macam mana untuk bagi bantuan ini? Baik, cantik soalan yang diajukan oleh saudara Irfan. Yayasan Pelaju ni saya suka untuk bagi tahu kepada staf dan juga kepada semua anak-anak Yayasan Pelaju kita, 36,000 orang sehingga hari ini. Yayasan Pelaju adalah agensi harapan Bumiputera. Kita hari ini sebaik yang mungkin dapatkan dana peruntukan daripada kerajaan. Terima kasih kepada kerajaan, terutama sekali kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu fokus dan committed dalam membantu anak-anak Bumiputera. Kita juga mendapat perhatian dan juga bantuan daripada pihak-pihak korporat, JLC, agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi kita mempunyai kumpulan sasar kita, mereka yang B50, hari ini bukan lagi B40, B50, B40, M40, kerana M40 pun sering kali dicicirkan. Maaf kalau saya sebut, kerana mereka pun dah jatuh pangkat jadi B40 apabila berlaku pandemik. Kemudian kita ada daripada yang OKU, mereka yang duduk di luar bandar, di kawasan-kawasan pedalaman Kuala Kedah, di Gua Musa sebagai contoh, di Lahad Datu. Kemudian kita ada mereka yang daripada aliran tahfiz Quran, OKU. Jadi ini adalah kumpulan sasar yang kita memberi fokus. Bukan bermakna kita menjadi selektif ataupun eksklusif, tidak, tetapi kita memberi peluang untuk mereka-mereka ini mendapat peluang yang sama dengan orang-orang yang lain, seperti mana yang sebagai contoh kalau kata T20 dan sebagainya. Mereka ini perlu diberi pendedahan, latihan yang secukupnya. Jadi program-program yang kita tawarkan itu adalah program-program yang tidak ditawarkan oleh agensi-agensi yang lain. Kerana itu Yayasan Pelaju kita tidak ada program sebagai contoh beasiswa masters, PhD, kerana pada pandangan kita itu agensi-agensi yang lain telah pun banyak berikan, kementerian sendiri, MARA dan sebagainya. Yayasan Pelaju kita fokus, kita ada niche area kita. Kerana itu kalau kita sebut di antara core program kita, perakaunan, perbankan, kemudian finance banking, kemudian kita ada chartered tax dan sebagainya. Jadi ini antara program-program yang masih lagi sedikit, 30% saja jumlah Bumiputera yang berada di dalam sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Berkenaan dengan program, dan kita akan masuk lebih mendalam lagi sebab saya difahamkan 9 program baru. Saya rasa kita akan sentuh perkara itu. Tapi sebelum kita ke arah itu, sekali lagi saya nak fokus kepada Yayasan Peneraju. Bila sebut tentang pendekatan, ini saya ambil setiap butir perkataan daripada laman sama rasmi Yayasan Peneraju yang menyatakan pendekatan kami memahami cabaran-cabaran kehendak industri, program-program yang kami jalankan tidak hanya memfokuskan kepada kompetensi teknikal, malah soft skill. Pendekatan dinamakan sebagai nurture and develop, memupuk dan membangun. Pendekatan sebagai salah satu daripada janji jenama kami, yakin yang pemegang beasiswa kami akan menjadi lebih holistik. Dan cabaran ketika ini yang kita nak bangkitkanlah soal generasi muda, adakah mereka bersedia ke arah itu, dan bagaimana bila Yayasan Peneraju mendekati golongan ini boleh transform mereka ni supaya mereka berhadapan dengan situasi yang sangat getir dengan lebih bersedia, lebih yakin. Sebab seperti mana yang disebutkan tadi, mereka ni keluarga yang tercicir, bahagian daripada broken family yang bercerai dan sebagainya. Mereka perlukan istilah renewal of soul, kalau saya guna istilah itu. Ya, silakan Tayas.
Saya maklumkan sekali lagi, Yayasan Praju, agensi harapan Bumi Putra. Maksudnya, we lending our hands. Kita memimpin mereka. Kerana itu tadi pun disebut, kalau kata sempat untuk tengok dalam video corporate kita menggunakan hashtag ini cerita saya. Hari ini saya bawa khas. Mungkin boleh hadiahkan juga kepada saudara Ifan nanti. Yes, saya nak. Ini kita punya cerita-cerita kejayaan. Kita punya success story anak-anak kita. Saya bagi contoh, saudari Erilina David, asal daripada pendalaman Sabah. Ayah bekerja sebagai petani, ibu tidak bekerja. Kita hantar dia buat latihan untuk spa terapis. Hari ini alhamdulillah gaji dia lebih daripada 5,000 kan. Kemudian dapat pula bantu keluarga kan. Dan hari ini dia berjaya untuk membawa keluarga dia keluar daripada kepompong kesusahan. Tadi disebut tentang adakah anak muda hari ini bersedia ataupun tidak untuk nak mendepani ketidaktentuan keadaan pada hari ini. Ya, memang kita hidup dalam keadaan yang tidak tentu. VUCA kan. Ada sebut VUCA, ada sebut VUCA dan sebagainya. Ketidaktentuan, ketidakpastian. Hari ini siapa sangka tak pernah kena pakai face shield. Kena pakai face shield. Tak pernah belajar online. Hari ini pelajar sekolah kena belajar online. Maksud kata hari ini kita kena menghadapi keadaan hari ini adaptation. Maksudnya kita kena jadi resilient, menjadi mempunyai ketahanan diri yang kuat. Jadi sebab itu anak muda pada hari ini, pada pandangan saya, fokus utama adalah perlu untuk berusaha sebaik yang mungkin dapatkan skill set. Kerana itu peluang latihan banyak diberikan oleh kerajaan. Baik Yayasan Praju sendiri kita mempunyai lebih daripada 30 program-program skill. Kita ada program-program yang melibatkan teknologi, cyber security, data science, data analyst dan sebagainya. Saya bercakap dengan ketua-ketua pegawai eksekutif yang mana mereka terpaksa untuk retrench pekerja mereka. Saya beritahu kata tolong syorkan kepada mereka, reskill mereka. Buat kursus yang Yayasan Praju kita tawarkan. Kerana itu melalui skill set yang mereka ada tu, barulah mereka boleh survive dalam hidup mereka. Saya sendiri walaupun telah pun menjadi CEO, saya berusaha buat saya punya Malaysia Board of Technologies untuk menjadi chartered technologist. Saya buat kursus-kursus jangka pendek di universiti di luar negara. Saya berusaha. Sebab hari ini saya nak belajar tentang sebagai contoh corporate, strategi corporate. Saya buat kursus walaupun saya CEO kan. Jadi saya juga hari ini nak mencabar anak-anak muda yang berada di luar sana tu, jangan kita tutupkan kita punya kompetensi kita tu hanya semata-mata hari ini tak ada kerja, tak apalah, mengharapkan saving dan sebagainya. Tak. Banyak peluang-peluang yang berada dekat sana. Hari ini penjana, pelaksana, saya pun dah tahu pemerkasa yang the new one kan. So many things government initiative bagi kepada kita. Kita kena rebut. Semua tu percuma. Dan itu menarik sebab TS sebut berkenaan dengan belia harus ambil peluang, dan saya nak bangkitkan selepas ini berkenaan dengan belia yang dah ambil peluang, mereka dah berusaha tetapi ditindih oleh realiti hidup. Tapi untuk mendengar jawapan tersebut, kita akan kembali sekejap saja lagi, berehat seketika, kembali selepas ini di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, ke Boleh Pasaran Generasi Muda, dan saya nak mulakan dengan dua kisah yang tular sebelum ini. Yang pertama kisah Saudari Alia yang cemerlang dalam peperiksaan beliau, tetapi akhirnya tidak dapat untuk sambung pengajian kerana masalah kewangan, dan juga kisah Yusri Azban Shah
yang mana 25 Februari lalu dianugerahkan anugerah dekan. Video reaksi ibu beliau yang tular bila menitis air mata dengan anak dapat anugerah dekan, dan dalam laporan tersebut menyatakan bahawa Yusri Azpansyah ini memang berhadapan dengan cabaran yang sangat getir ketika beliau dalam proses pengajian tersebut. Tapi persamaan mereka ini ialah mereka dah usaha tetapi mereka ditindih oleh cabaran kehidupan yang akhirnya mereka tak mampu untuk melonjak lagi ke hadapan. So baik, tadi TS sebut bahawa belia kena ambil peluang. Mereka ini nak ambil peluang tapi tak boleh nak ambil peluang kerana realiti hidup mereka. Jadi untuk kelompok ini, apa yang mereka boleh buat dan di manakah Yayasan Peneraju masuk untuk berikan seperti mana disebut tadi di awal tadi, peluang yang sama. Baik, Yayasan Peneraju ni sebenarnya kalau boleh saya ceritakan sedikit lah dia punya sejarah dia. Bermula sejak tahun 2012. Kita memang dah banyak pun beri peluang dan juga tajaan-tajaan kepada anak-anak yang sebagai contoh belia-belia yang menghadapi masalah. Bukan sahaja zaman COVID ni saja. Sebelum ini pun kita dah pun berada di dalam zaman ketidaktentuan, ekonomi recession dan sebagainya, pertukaran kerajaan dan sebagainya, dan menyebabkan peluang-peluang tu banyak yang tertutup. Jadi sebab itu Yayasan Peneraju hadir dekat sini. Cerita tentang dua orang tadi tu, itu adalah anak-anak Yayasan Peneraju. Saya bertemu sendiri dengan adik Alia tadi. Memang hidup dia susah kan. Saya bawa mak dia datang berjumpa dengan saya 2 minggu yang lepas. Kita tawarkan dia beasiswa untuk dia buat SCCA. Saya bagi tahu kepada Alia, tak apa Alia tak dapat sambung pergi ke Australia. Saya sediakan beasiswa untuk Alia sambung di sini, boleh buat di University of Wollongong, jangan di Malaysia. Kan? Kita beri dia peluang. Kan? Walaupun kita tahu dalam keadaan sekarang ini tak banyak orang dapat peluang-peluang. Jadi saya minta orang-orang awam di luar sana untuk bantu Yayasan Peneraju sebarkan yang kita ada program-program yang SCCA, CFA, CAT, MIPA, SIMA dan sebagainya, pelbagai lagi, Chartered Tech dan sebagainya, Islamic Banking dan sebagainya. Bantu Yayasan Peneraju wawarkan kepada mereka-mereka di luar sana yang tidak tahu. Tugas saya sebagai CEO untuk cari sebanyak yang mungkin duit untuk taja anak-anak ni. Dan kita rapat di antara satu sama yang lain. Disebutkan tadi yang seorang lagi tu, siapa nama, saya terlupa nama dia. Yusri, adik Yusri. Ya, adik Yusri menangis mak dia. Dan dia pun bangga bagi tahu bahawa dia adalah hasil produk daripada Yayasan Peneraju. Sebab program-program Yayasan Peneraju ni bukan sahaja kita bagi dia allowance bulanan saja. Bukan kata kita bagi dia tajaan pendidikan itu saja, tak. Kita track dia. Kita pastikan dalam masa 3 tahun kita taja dia. Kalau dulu tak boleh cakap bahasa Inggeris, hari ni bercakap lebih daripada CEO. Kan? Terkabur Inggeris. Berterabur. Kan? Putih so keluar. Jadi kita nak kena pastikan bahawa mereka-mereka ini akan menjadi pemimpin yang akan memimpin pula tangan adik-adik kita yang lain. Jadi jangan kata tidak ada peluang. InsyaAllah Yayasan Peneraju kita akan pastikan seramai yang mungkin anak-anak muda belia kita akan mendapat peluang yang sama. Kita akan turun menjadi agensi yang bukan eksklusif. Kita inklusif. Saya selalu sebut kepada staf-staf saya, kita kena jadi Ustaz Abid Liu 2.0. Turun ke bawah, cari mereka. Jangan kita duduk di office, panggil mereka ni datang ke pejabat kita. Tak, kita kena turun ke mereka, bawa mereka, ini yang kita ada, bantu mereka. Dan itu saya nak masuk TS berkenaan dengan saya bersifat kritikal dalam hal ini, tapi saya nak berlaku adil dan berikan ruang pada TS untuk jawab. Ialah berkenaan dengan bila lihat angka itu 36,000 penerima dalam masa 9 tahun, nampak macam terlalu sedikit. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Yayasan Peneraju yang menyebabkan perkara itu? Adakah tidak boleh lebih ramai diberikan sebab ramai putera yang perlukan kan bantuan ini? Kita sebenarnya kalau boleh tu target kita 50,000 orang. Kan? 100,000 orang yang kita nak lahirkan. Program-program yang kita tawarkan semua program-program yang mahal. ACCA sebagai contoh. Papers dia buat di United Kingdom. Perlu bayar dalam pound sterling dan sebagainya. Tapi kita buat di Malaysia. Kerana itu kita terpaksa untuk menjadi selektif. Bukan kata kita tidak mahu melahirkan seramai yang mungkin. Kita pun harap kerajaan insya-Allah mudah-mudahan kalau kata Yang Amat Berhormat tengok dalam sesi kita pada hari ini, saya mohon kepada Yang Amat Berhormat
untuk tambah peruntukan kita. Ini adalah pelaburan modal insan. Ramai orang datang berjumpa dengan saya, tawarkan Yayasan Pelaju, belilah tanah dekat sini, invest. Saya cakap, maaf, Yayasan Pelaju kita tidak invest kepada infrastruktur, kita tidak invest kepada tanah, property dan sebagainya. Kita invest kepada manusia untuk lahirkan pemimpin, untuk lahirkan mereka yang profesional, dan akhirnya mereka akan bantu balik negara kita mencapai negara maju, negara berpendapatan tinggi apabila ramai pekerja-pekerja mahir. Sebab itu dalam program-program Yayasan Peneraju juga nampaknya ada pembaharuan. Kalau sebelum ini saya difahamkan ada program berkenaan dengan spa dan perhotelan Kuala Lumpur begitu. Tapi kalau di sini ini merupakan laporan suku tahunan keempat tahun 2020. Laporan suku tahun keempat 2020 yang menyertakan program suku tahun pertama 2021. Kalau di sini ada 9 program baru. Semuanya berkenaan dengan cyber security, perikanan di sini, dan ada 2 trust tambahan saya difahamkan. So, mungkin TS nak kongsikan kepada penonton kita bagaimana program itu idea, di-evolve dan idea datang sebab kalau kita datang program je kadang buat program, datang program, balik CJ dah selesai, pengajuan selesai, shock sendiri. Baik. Sebab itu saya berulang kali saya bercakap kepada senior management, saya bercakap kepada eksekutif saya. Kita perlu fikirkan apa program yang boleh membantu anak-anak Bumiputera ni. Kalau sebelum ini gaji mereka 1,000, dengan dia masuk program kita 2 bulan, 3 bulan ataupun berapa tempoh masa yang ditetapkan, gaji dia meningkat jadi 3,000, 5,000, 8,000 dan sebagainya. Kita kena fikir ke arah tu. Dan kita bukan saja memberi laporan kepada EPU, kepada Jabatan Perdana Menteri, kepada kita punya pledges, berapa ramai yang kita latih. Tidak. Kita nak bagi tahu, contoh 100 orang kita taja. 100 orang ni mesti dapat kerja. Dan kerja tersebut mestilah di dalam bidang yang dia buat. Sebagai contoh, scaffolding. Jangan pula dia buat kursus scaffolding 6 bulan, berapa bulan. Lepas pada tu dia buat MLM. Itu such a waste of investment. Betul. Kita tak boleh macam tu. Yayasan Pelaju mesti fokus. Jadi sebab itu kita evolve. Apabila berlaku sahaja COVID sebagai contoh, hari ini negara fokus kepada dasar My Digital, ke arah negara perindustrian, robotik, AI, AR dan sebagainya. Sebab itu program-program kita hari ini kita tambah lagi. Peneraju teknologi. Sebelum ni hanya 3. Peneraju tunas, peneraju skill, peneraju profesional. Hari ini kita tambah. Ada peneraju teknologi. Sebab itu kita invest pelajar-pelajar kita untuk buat cyber security. Mereka-mereka yang hilang pekerjaan, hari ini kita minta untuk mereka buat data analyst. Barulah mereka ada pekerjaan yang baru. Jadi, yang terbaru sekali, tahun ini, insyaAllah kita akan lahirkan 110 doktor pakar melalui peneraju spesialis di bawah MRCP dan kerjasama dengan KKM. Ini yang kita nak tengok. Saya bercakap dengan pihak KKM. Saya kata berapa ramai hari ini doktor daripada kalangan anak-anak Bumiputera. Mereka cakap ramai, tetapi tak sampai 20% yang menjadi doktor pakar. Saya cakap ini satu perkara yang tidak boleh berlaku dan kita kena push. Jadi Yayasan Pelaju ambil tanggungjawab itu, bantu pihak kerajaan untuk tambah bilangan Doktor Bumiputera pakar, insyaAllah. Kalau kita lihat daripada laporan ini, semua permohonan masih lagi dibuka. Februari 2021, tutupnya Mac, Februari tahun 2021. Jadi mungkin bagi mereka yang berminat, sebab ini profesional, program profesional. Kita paparkan ketika ini, TV permohonan dibuka, ini merupakan laman sawang berkenaan dengan cara-cara anda untuk dapatkan permohonan dan semuanya melalui dalam taliannya, TS? Ya, betul. Kita ada melalui website, kita banyak wawarkan melalui Facebook, kita ada kita punya Twitter, Instagram. Hari ini orang-orang muda banyak mengharapkan social TikTok media TikTok. kan. TikTok Belum lagi. Bakal. Tapi harap janganlah CEO yang buat, biarlah orang lain yang buat. Takut nanti orang terus tak nak masuk. Mungkin di akhir ini harapan sebab 2021 ini kita menjangkakan ekonomi akan lebih baik dan kehidupan seharian kita akan kembali normal dalam budaya baru, tapi kembali lebih baik berbanding sekarang sebab adanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tapi untuk Yayasan Peneraju, apakah harapan untuk 2021 ini dari segi kebolehpasaran belia? Adakah hanya sekadar mengurangkan angka pengangguran ataupun bukan sangat soal penurunan angka pengangguran, tapi soal lebih banyak Bumiputera masuk dalam industri-industri utama, perbankan sebagai contoh?
Baik, harapan besar Yayasan Peraju termasuk saya dan juga semua staf-staf di Yayasan Peraju, kita perlu mempersiapkan anak-anak muda belia kita pada hari ini untuk pekerjaan yang future proof dan juga pekerjaan-pekerjaan yang mendapat permintaan tinggi. Sebagai contoh, hari ini kita bercakap tentang blockchain. Kita bercakap soal pembangun aplikasi. Hari ini orang kerja buat game dan sebagainya, coding, sistem, penganalisis data, cyber cyber security. Yes, kita suntukan masa mungkin yang terakhir. Okey. Jadi Yayasan Peraju kita berhajat besar untuk melahirkan seramai yang mungkin anak-anak muda belia kita ni dalam bidang-bidang baru yang sebutkan tadi tu. Dan mungkin saya boleh kongsikan, saya mengajak seramai yang mungkin agensi-agensi yang berada di luar sana, baik JLC, agensi kerajaan, NGO dan juga pemimpin-pemimpin untuk sama-sama kita duduk, kita fikirkan apa yang kita boleh share. Kita share kek kita ni. Dan kita nak melahirkan anak-anak muda yang mereka ni bukan sakat mendapat pekerjaan, tetapi dapat membantu keluarga mereka pula selepas pada ni. Baik, terima kasih banyak TS kerana perkongsian di Darah Muda ketika ini, dan pastinya itu satu harapan yang sangat besar. Dan kepada mereka penonton, nak future proof, kena daftar vaksin dulu. Lepas tu SOP, kita hapuskan COVID-19, baru kita boleh lihat masa depan lebih cerah untuk negara dan bangsa kita secara keseluruhannya. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.